Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan bawakan kepada anda satu kisah mengenai seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang mana di atas kebijaksanaan beliau dalam menangani isu konflik di antara Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan konflik ini berlaku ketegangan sejak dari zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana beliau ingin menuntut bela ke atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi kepada anda yang ingin tahu kisah selanjutnya, ikuti kami sehingga ke akhir, insya-Allah. Nama penuh Sayyidina Hasan ialah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau lahir pada tanggal 15 Ramadan tahun ketiga Hijrah. Beliau juga merupakan seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu kelahirannya, datuknya sendiri iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengalunkan azan ke telinganya dan membuat akikah untuknya. Beliau seorang yang berkulit putih kemerah-merahan. Beliau mempunyai dada yang lebar, badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sifat fizikal beliau lebih menyerupai datuknya sendiri berbanding ayahnya. Beliau juga seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sering mengajak orang-orang susah dan orang-orang miskin makan dengan beliau. Dan beliau terkenal dengan sifat pemurah, penyabar dan dermawan sehingga digelar Karimul Ahlil Bait. Konflik yang berlaku antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Konflik ini telah berlaku ketika pembunuhan Sayyidina Uthman, yang di mana Muawiyah ketika itu mahu menuntut bela akan kematian Muawiyah dan juga mahu mempercepatkan proses pencarian pembunuh Sayyidina Uthman. Akan tetapi Sayyidina Ali lebih memikirkan tentang kemaslahatan umat ketika itu yang telah berpecah pada beberapa kelompok. Semasa dan selepas peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, suasana muslimin ketika itu sangat huru-hara. Di dalam keadaan huru-hara tersebut, kaum muslimin ketika itu tidak mempunyai khalifah. Jadi, sebahagian daripada kaum muslimin berbai'ah pada Sayyidina Ali sebagai khalifah yang seterusnya. Itu, Sayyidina Muawiyah ingin Sayyidina Ali menyegerakan dalam proses pencarian pembunuh Sayyidina Uthman. Akan tetapi, Sayyidina Ali lebih mementingkan keadaan umat ketika itu. Ini menimbulkan kemarahan Sayyidina Muawiyah dan beliau mengisytiharkan perang atas Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terpaksa berperang bagi mengatasi masalah pemberontakan yang dihadapinya. Peperangan berlaku, Sayyidina Amr bin Al-As mengangkat Al-Quran ketika berperang dan secara tidak langsung semua orang berhenti berperang. Peperangan dihentikan. Kedua-dua belah pihak bersetuju untuk mengadakan majlis perdamaian yang bernama Majlis Tahkim. Selepas selesainya Majlis Tahkim, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah pulang ke negara jajahan mereka masing-masing. Itu munculnya satu kelompok golongan yang enggan mengikut Sayyidina Ali. Golongan ini dinamakan golongan Khawarij. Dan golongan ini diisytiharkan perang oleh Sayyidina Ali akan mereka, dan peperangan ini dinamakan Perang Nahwan. Maka Sayyidina Ali tidak ada pilihan lain selain mengerahkan kekuatan penuh bagi memerangi puak ini daripada merebak. Maka Sayyidina Ali memerintahkan Abu Ayyub Al-Ansari membawa panji memerangi mereka dan berseru, barang siapa menuju panji ini, maka ia aman. Sehingga beberapa daripada puak Khawarij ada yang tersisa. Disebutkan hanya terdapat 2,000 sahaja puak Khawarij yang berbaki yang masih enggan dan masih degil mengalah. Maka terjadilah peperangan yang sengit di antara puak Khawarij dan tentera Islam di bawah Abu Ayyub Al-Ansari yang akhirnya memihak kepada pasukan Islam. Sisa baki puak Khawarij inilah yang akhirnya menjadi gerakan tersembunyi dalam perancangan pembunuhan beliau bersama dengan Muawiyah dan juga Amr al-As. Tetapi takdir Allah, hanya beliau iaitu Sayyidina Ali sahaja yang terbunuh. Sayyidina Ali telah mewasiatkan kepada dua orang anaknya supaya hidup dalam ketakwaan, sentiasa berbuat baik.
Saidina Ali telah dibunuh oleh Abdullah bin Hujam, dan setelah kematian beliau, penduduk Kufah ingin melantik Saidina Hasan sebagai pengganti ayahnya sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Saidina Hasan enggan menerima jawatan tersebut, bahkan desakan daripada penduduk Kufah, beliau terpaksa menerima sebagai Khalifah. 25 Ramadan tahun 40 Hijrah terlantiknya Sayyidina Hasan sebagai Khalifah. Beliau berat hati menerima jawatan tersebut. Ini disebabkan desakan oleh penduduk kota Kufah. Beliau seorang yang enggan berperang, sebaliknya menginginkan perdamaian bersama Muawiyah bagi mengelakkan lagi pertumpahan darah berlaku. Beliau menghantar Qais bersama 12,000 tentera bagi menghadapi Muawiyah. Perkara ini diketahui Muawiyah dan mereka terus bergerak bagi menghadapi tentera Sayyidina Hasan. Seorang penduduk Iraq telah mengkhabarkan kepada Sayyidina Hasan bahawa Qais telah terbunuh. Rentetan pengkhabaran itu, Sayyidina Hasan telah memutuskan untuk berunding dengan Sayyidina Muawiyah. Melihat hasrat beliau, Sayyidina Muawiyah gembira lalu mengutuskan Abdul Rahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir untuk berunding dengan Sayyidina Hasan. Hasil rundingan ini, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Hasan telah berdamai sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Hasan yang berbunyi, "Sungguhlah bahawa puteraku ini adalah sayyid. Mudah-mudahan melaluinya Allah akan mendamaikan antara dua golongan besar dari kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Setibanya di Kufah, Sayyidina Muawiyah disambut oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta dibai'ah oleh mereka. Peristiwa ini diraikan oleh umat Islam dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut sebagai Amul Jamaah. Jelas dapat kita lihat bahawa kebijaksanaan Sayyidina Hasan dalam menangani isu konflik yang berlaku sejak zaman Sayyidina Uthman. Dengan penyerahan tampuk kekhalifahan beliau, kini masyarakat kembali hidup dalam keadaan aman dan harmoni dan kembali bersatu tanpa mencetuskan perperangan dan perbalahan. Perkara ini dapat dikuatkan lagi dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa cucuku akan menjadi penamai di antara dua belah pihak yang berbalah. Dan hari ini telah dibuktikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.